Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk sebatian karbon bawah subtopik lemak. Lemak dan minyak. Kita nak beza apa tu lemak, apa itu minyak. Lemak dan minyak adalah ester semula jadi, di mana lemak terdapat pada haiwan dan merupakan pepejal pada suhu bilik. Itu contohlah lemak yang kita perolehi daripada lembu ataupun kambing. Gambar kat sebelah tu. Lemak terdapat pada tumbuhan, kita panggil minyak, dan merupakan cecair pada suhu bilik. Contoh minyak sawit, minyak kelapa, minyak bunga matahari, minyak jagung dan sebagainya, yang kita boleh perolehi daripada tumbuhan. Jadi lemak dan minyak ini merupakan ester hasil daripada tindak balas asid lemak dan gliserol. Apa tu asid lemak? Asid lemak ialah asid karboksilik dengan rantai karbon panjang yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon per molekul. Banyak tu. Contoh dia kat sini cikgu bagi dua, asid palmitik dan juga asid olik. Okey. Asid palmitik dan asid olik ni mengandungi 18 atom karbon per molekul. Gliserol pula adalah alkohol yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil per molekul. Dalam satu molekul dia ada 3 OH dia tu, kumpulan hidroksil dia. Jadi nama gliserol mengikut sistem IUPAC ialah propan 1, 2, 3 triol. Okey, kita lihat pembentukan lemak ni, di mana asid apabila bertindak balas dengan gliserol, dia melalui tindak balas pengesteran sebab hasil kita adalah ester. Ester tu yang kita panggil lemak ataupun minyak. Dalam pengesteran ini, satu alkohol bertindak balas dengan satu asid karboksilik. Tapi tadi kita guna gliserol, jadi satu gliserol yang mempunyai 3 kumpulan hidroksil akan bertindak balas dengan 3 molekul asid lemak. Okey, ni 3 molekul asid lemak. Kita ada 3 kat situ. CH3, CH2, 14, COOH tu satu molekul. Okey, yang bawah dia molekul yang kedua dan bawah lagi molekul yang ketiga. Ada 3 molekul asid palmitik bertindak balas dengan satu molekul gliserol. Bila dia bertindak balas, hidrogen daripada gliserol akan berikat dengan OH daripada asid untuk membentuk air. Satu molekul air terbentuk. Okey, daripada kumpulan hidroksil yang kedua, dia akan membentuk air juga, dan begitu juga yang ketiga. Jadi ada 3 molekul air terbentuk. Manakala ester yang terbentuk, dia bercantum asid bercantum dengan gliserol membentuk ester ataupun lemak. Nama dia ialah gliseril tripalmitat. Okey? Tu rupa dia jangan takut dengan rupa ni yang penting kamu faham konsep dia. Dan 3 molekul air. Okey, kepentingan lemak dan minyak. Kenapa kita nak belajar lemak dan minyak ni? Di mana lemak boleh membekalkan tenaga kepada badan kita. Lemak ni boleh disimpan dalam badan kita. So, bila kita nak guna, barulah kita gunakan. Bila diperlukan, so kita guna. Lemak juga membantu membawa vitamin A, D, E dan K. Kerana vitamin ni tak larut dalam air. Selain daripada itu, lemak juga bertindak sebagai pelindung untuk mencegah organ penting daripada cedera. Itu utamanya kalau jatuh atau kemalangan. Lapisan lemak di bawah kulit juga bertindak sebagai penebat haba. Jadi lapisan ni dapat membantu mengekalkan kepanasan badan kita, terutama di waktu sejuk. Lemak tepu terbentuk apabila gliserol bertindak balas dengan asid lemak tepu. Apa pula asid lemak tepu ni? Asid lemak tepu rantai karbon yang hanya mengandungi ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dalam rantai molekulnya. So kalau ikatan kovalen tunggal, dia lemak tepu.
Sebahagian besar lemak haiwan merupakan lemak tepu. Jadi lemak ni mempunyai takat lebur yang tinggi. Jadi bila takat lebur dia tinggi, dia adalah pepejal pada suhu bilik. Okey, lemak tak tepu pula apabila gliserol bertindak balas dengan asid lemak tak tepu. Apa pula asid lemak tak tepu? Asid lemak tak tepu dalam rantai karbon dia mengandungi satu atau lebih ikatan ganda dua. Bila ada je ikatan ganda dua, satu atau lebih, maka dia dikategorikan sebagai asid lemak tak tepu. Sebahagian besar minyak tumbuhan merupakan lemak tak tepu. Jadi minyak ni mempunyai takat lebur yang rendah dan merupakan cecair pada suhu bilik. Contohnya triolin ataupun gliseril trioliat ialah minyak tak tepu. Okey, kita tengok contoh minyak tak tepu triolin ataupun gliseril trioliat. Okey, kita ada 3 molekul asid olik. Okey, kat situ ada ikatan ganda 2 dalam setiap molekul asid olik. Bertindak balas dengan satu molekul gliserol. Sama macam tadi, hidrogen daripada hidroksil akan bergabung dengan OH daripada asid membentuk air. Itu molekul air yang pertama, molekul air yang kedua, molekul air yang ketiga. Okey. Kemudian dia akan membentuk ester. Inilah ester dia. Esternya nama gliseril trioliat. Ataupun kita panggil dia minyak. Okey. Bila ada ikatan ganda 2 tu dia minyak. Dan 3 molekul air. Okey, ada beberapa contoh formula bagi beberapa asid lemak. Sama ada asid lemak tepu dan tak tepu. Kat sini ada 3 contoh asid lemak tepu. Asid laurik, asid palmitik dan asid stearik. Di mana semuanya ikatan tunggal antara atom karbon. Asid olik tak tepu sebab ada satu ikatan ganda 2. Asid linolik ada 2 ikatan ganda 2. Asid linolenik ada 3 ikatan ganda 2. Tu semua tak tepu. Asid lemak tak tepu ada 3. Contohlah ni contoh. Okey. Nak hafal ke? Tak payah hafal. Cuma kenal pasti ada ikatan tunggal atau ikatan ganda 2. Lemak tak tepu dapat ditukarkan kepada lemak tepu melalui tindak balas penghidrogenan. Ingat lagi penghidrogenan? Ya, alkena bertindak balas dengan hidrogen membentuk alkana. Jadi dekat sini ikatan ganda 2 akan putus dan hidrogen akan masuk membentuk ikatan tunggal. Dalam proses penghidrogenan, gas hidrogen dialirkan melalui cecair minyak panas yang bersuhu 200 darjah Celsius dan tekanan 4 atmosfera dengan kehadiran mangkin serbuk nikel. Jadi margarin sebenarnya dibuat melalui penghidrogenan minyak sayuran tak tepu seperti minyak bunga matahari, minyak sawit. Tu dapat margarin. Sebab tu margarin dalam bentuk pepejal, dia bukan dalam bentuk cecair. Kalau minyak sawit, minyak bunga matahari, dia cecair. So bila melalui tindak balas penghidrogenan, dia akan jadi lemak tepu. Daripada lemak tak tepu jadi lemak tepu. Okey. Kesan lemak terhadap kesihatan. Makanan berlemak mengandungi kalori yang tinggi. Pengambilan makanan berlemak tinggi boleh menyebabkan obesiti. Lemak tepu boleh meningkatkan aras kolesterol dalam darah, di mana kolesterol dalam darah boleh menyebabkan lemak terkumpul dan mendap pada dinding arteri. Keadaan ini menyebabkan tekanan darah seseorang menjadi meningkat dan boleh mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Minyak sayuran merupakan lemak tak tepu. Jadi tak ada kolesterol. Jadi minyak tak tepu tidak mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Jadi pilihlah nak makan lemak tepu ke, minyak sayuran ke, mana yang sesuai dengan diri kita. Pengekstrakan minyak sawit. Kita cerita minyak sawit sebabnya ini adalah hasil pengeluaran negara. Sawit.
Okey, buah sawit terbahagi kepada 3 bahagian seperti kat dalam gambar tu. Kita ada sabut, kita ada isirung, kita ada tempurung. Okey, minyak sawit adalah sejenis minyak sayuran yang diekstrak daripada bahagian sabut. Manakala minyak isirung, yang putih kat dalam tu, diekstrak daripada bahagian benih atau isirung buah kelapa sawit. Pengekstrakan minyak sawit daripada buahnya harus dilakukan dalam 24 jam selepas tandan buah sawit dituai. Jika tidak, minyak dalam buah akan terurai dan menjadi rosak. Okey, cikgu ambil contoh dekat sini proses pengekstrakan minyak sawit yang cikgu ambil, di mana proses aliran pemprosesan minyak sawit bermula daripada pengangkutan buah tandan segar daripada ladang ataupun kita panggil BTS. Okey, BTS dimasukkan ke kilang untuk diproses. Kemudian pemprosesan BTS buah tandan segar dimasak dan disterilkan. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengasingan. Mesin pengasingan ni nak asingkan buah dengan tandan dia. Kemudian buah sawit diperah di dalam mesin. Yang ni nak ambil minyak daripada sabut dia. Minyak sawit mentah. So kita akan dapat minyak sawit mentah. Kemudian kita akan lalu proses penapisan. Minyak sawit mentah ditapis untuk menghasilkan minyak jernih yang bermutu tinggi. Kemudian pengasingan bahagian minyak sawit cair, olin sawit daripada bahagian pepejal stearin sawit. Kemudian proses pengasingan di dalam penapis Florentine di mana olin sawit diperah dan dikeluarkan sambil meninggalkan stearin sawit di dalam penapis. Kemudian olin sawit ditapis, diluntur dan ninyah bau untuk menghasilkan olin RBD, Refined Bleach and Deodorants. Tak disebut. Olin RBD boleh dipack terus ke dalam botol, tin atau plastik. Secara alternatifnya, olin RBD masih boleh diproses selanjutnya untuk menghasilkan produk yang lebih tinggi nilai tambahnya. Inilah proses pengekstrakan minyak sawit. Kebaikan minyak sawit. Cikgu ambil terus daripada sumber Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Majlis Minyak Sawit Malaysia. Pertama, selamat digunakan bagi tempoh lama. Minyak sawit terbukti selamat dan merupakan sumber nutrisi untuk manusia sejak ribuan tahun. Kedua, digunakan di seluruh dunia. Minyak sawit dan pecahan cecairnya. Minyak olin digunakan sebagai minyak masak di seluruh dunia. Yang ketiga, sumber tenaga diet yang sangat baik. So, minyak sawit mudah dicerna, diserap dan digunakan dalam proses metabolik. Yang keempat, bebas kolesterol dan asid lemak tak tepu, di mana dia mempunyai tahap tepu yang sederhana. Ia tidak memerlukan penghidrogenan untuk digunakan sebagai komponen lemak dalam makanan. Yang kelima, kaya dengan carotenoid. Carotenoid mengandungi vitamin E yang merupakan antioksidan berkesan, membantu memperkuatkan sistem imunisasi badan dan mengurangkan risiko kanser, sakit jantung serta katarak. Yang keenam, kaya dengan vitamin E. Vitamin E merupakan antioksidan yang paling kuat, melindungi anda daripada beberapa penyakit kronik selain melambatkan proses penuaan badan. Tinggi kalori, 1 gram minyak sawit membekalkan 9 kilokal tenaga bersamaan 2,5 kali lebih daripada 4 gram protein atau karbohidrat. Antitrombotik mengurangkan kecenderungan darah beku dan yang terakhir ke-9 menghalang pertumbuhan kanser. So, olin sawit merah merupakan sumber utama carotenoid yang berkesan menghalang beberapa jenis kanser. Jadi, sempena COVID-19 sekarang ni yang melanda seluruh dunia,
Minyak sawit juga penting untuk menghasilkan sanitizer ataupun bahan pencuci, terutamanya menjadi sabun untuk kita cuci tangan. So, amalkanlah cuci tangan. Stay at home. Okey, jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang.